Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah binti Isri, nama matrik 049975. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan politik dan agama perbandingan perspektif Islam dan Barat. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan. Politik merupakan antara faktor yang penting dan perlu diberi perhatian dalam memahami sesuatu bentuk dalam sesuatu masyarakat. Elemen politik sering ditafsir oleh ramai pihak yang menganggap bahawa politik membawa kepada perpecahan. Agama dan politik adalah perjalanan sejarah kemasyarakatan manusia yang sentiasa mempunyai pengaruh yang bernilai. Jadi dalam agama Islam, elemen ini merupakan sebuah elemen yang cukup penting dalam membentuk ajaran Islam yang akhirnya tersebar luas ke seluruh dunia. Politik yang sebenar adalah politik yang didasarkan dengan tuntutan syarak, malah politik juga memang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Seterusnya kita masuk kepada definisi politik. Politik dalam kamus Dewan ditakrifkan kepada beberapa takrif, iaitu merupakan ilmu berkenaan cara pemerintahan, ilmu siasat dan ilmu kenegaraan. Politik juga biasanya disebut tata negara yang membahaskan atau membincangkan cara-cara yang diperlukan untuk membentuk organisasi kehidupan masyarakat dalam negara. Perkataan politik juga berasal daripada bahasa Yunani, polis yang berarti negara atau politikus atau dalam bahasa Latin politika. Politik dalam bahasa Arab juga dikenali sebagai siasah daripada perkataan sasa yasusu siasah yang membawa maksud cara mengurus tadbir dan memerintah atau mengatur perkara mengikut syariat Islam. Pandangan sarjana Barat tentang politik menurut Prof. Perens menyatakan ilmu politik ialah ilmu mempelajari kehidupan negara. Seterusnya, pandangan sarjana Islam tentang politik. Menurut Muhammad Kurdi Ali, ilmu politik adalah termasuk ilmu yang paling sulit tetapi amat penting oleh manusia berdasarkan pernyataan beliau, iaitu keperluan bangsa-bangsa kepada politik sama dengan keperluan manusia kepada air dan hawa nafsu. Yang definisi agama. Perkataan agama berasal daripada bahasa Sanskrit yang masuk ke dalam pembendaharaan bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, agama membawa erti kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Perkataan agama juga digali dengan perkataan religion yang berasal daripada bahasa Latin. Agama juga dikenali sebagai din dan merupakan kata nama dalam kamus bahasa Arab. Dalam lisan Al-Arab dan Muhta'usihah, din bererti kekuasaan, kemenangan, kemuliaan, ibadah. Berikut pandangan sarjana Barat tentang agama. Menurut Immanuel Kant menyatakan agama adalah sentimen perasaan terhadap kewajipan kita kerana ianya merupakan perintah Tuhan. Menurut Herbert Spencer, agama adalah keyakinan kepada sesuatu kekuatan yang tidak mungkin dapat dibayangkan secara tempat maupun masa. Max Muller juga berpandangan bahawa agama adalah satu usaha untuk membayangkan sesuatu yang tidak mungkin dikatakan kerana ia adalah usaha untuk melihat kepada yang tidak terbatas dan ia adalah cinta Tuhan. Dan Imam Durkheim juga menyatakan bahawa agama merupakan kumpulan sistem keyakinan dan amalan yang berkaitan dengan sesuatu yang suci, keyakinan dan amalan yang menyatukan para pengikutnya dalam satu kesatuan moral yang dinamakan agama. Seterusnya, pandangan sarjana Islam tentang agama. Menurut Harun Nasution, beliau berpendapat bahawa agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Muhammad Abdullah Daras juga menyatakan terdapat unsur yang dapat membezakan antara satu keyakinan dan perilaku itu dapat dikira sebagai atau tidak, iaitu pensucian dalam agama adalah pensucian terhadap satu zat yang memiliki sifat-sifat khusus seperti gaib. Agama menurut Malik bin Nabi adalah sebagai pemangkin yang selalu wujud ialah sebalik kelahiran sesuatu peradaban dan sejarah, dan agama adalah fitrah manusia. Seterusnya, hubung kait antara politik dan agama. Dalam Islam, politik adalah satu tata cara yang mempunyai matlamat terbesar, iaitu mencapai keredaan Allah SWT. Sistem politik ataupun siasat adalah sebahagian daripada Islam yang syumul. Selain itu, Dr. Sash juga berkata Islam lebih daripada sekadar agama, ia juga mencerminkan teori perundangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakupi agama dan negara secara bersamaan. Agama Islam merupakan sebuah agama yang mencakupi seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu, anggapan yang mengatakan bahawa agama Islam adalah agama yang tidak mempunyai hubung kait secara langsung dengan politik negara adalah tidak tepat. Sistem politik juga untuk membangunkan sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berdiri atas dasar untuk melaksanakan segala hukum syariat Islam, dan tujuan utama adalah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau daulah Islamiah berdasarkan syariat Islam. Selain itu, umum mengetahui bahawa pihak sekular telah memisahkan politik daripada agama dan memisahkan agama dengan negara. Politik yang sebenar jika disatukan dengan agama akan memberikan keadilan kepada rakyat, pemberian hak yang sama dan membantu rakyat yang tertindas. Bagi agama Islam yang sebenar, politik dapat menunjukkan jalan kebaikan dan jalan yang benar dan dapat menghindarkan daripada kesesatan dan tidak akan menerima kekerasan dan kezaliman. Sebenarnya, tiada pemisahan antara agama dan politik dalam ajaran Islam. Hal ini demikian kerana politik memainkan peranan yang cukup penting dalam membentuk hala tuju pentadbiran sesebuah negara. Negara Islam adalah merupakan negara yang terbentuk berasaskan acuan Al-Quran dan As-Sunnah.
Okey, seterusnya kita masuk kepada perbandingan politik dalam peta agama dan juga barat. Okey, pertama sekali kita boleh lihat bagaimana perbandingan dalam skop asas pemikiran. Okey, politik dalam peta agama, akidah adalah satu asas utama yang menjadi kiadah fikriyah, yakni kepemimpinan berfikir. Manakala akal pula berfungsi sebagai alat untuk memahami syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan kita boleh lihat bagaimana keimanan seseorang umat Islam itu, mereka mempraktikkan apa yang diajar dan juga ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai hukum syarak yang wajib dilaksanakan. Manakala dalam bidang politik dalam peta agama dalam barat pula, kita boleh lihat bagaimana mereka menggunakan ideologi sekularisme yang menjadi asas kepada kepimpinan berfikir mereka. Di samping itu, akal juga menjadi asas utama mereka untuk menetapkan nilai-nilai moral dan juga kehendak manusia yang menguasai dan mengarahkan pemikiran untuk meraih kebenaran dan juga kebahagiaan. Dan di sini kita boleh lihat beberapa tokoh dalam pemikiran politik barat, iaitu Aristotle dan juga Machiavelli dalam bidang karya etika dan moral. Lepas tu Thomas Aquinas dalam bidang hukum alam, dan seterusnya lah Karl Marx dan juga John Locke. Dan akar kerosakan pemikiran politik ini adalah bertujuan untuk memisahkan peranan dan juga kepentingan agama dalam bidang kehidupan. Okay, perbandingan yang kedua dari segi sumber perundangan. Okay, kalau politik dalam peta agama ni, kedaulatan mutlak mereka hanyalah milik Allah Subhanahu Taala, manakala manusia ni hanyalah pemerintah ataupun jalan tengah sebagai kedudukan untuk menjalankan amanah dan tidak bersifat mutlak. Dan mereka bersandarkan kepada sumber wahyu daripada Allah Subhanahu Taala, yakni hukum Islam, dan ia juga berteraskan kepada sistem Rabbani dan bukan kepada kedaulatan rakyat. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh mereka ni adalah merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma', sahabat dan juga qiyas, supaya segala perkara itu membawa kepada landasan yang benar. Contohnya, kita boleh lihat bagaimana majlis kepimpinan bermusyawarah di antara wakil rakyat dan juga barisan pemerintah dalam melaksanakan syariat Islam. Dan manakala politik dalam peta barat pula, mereka meletakkan kedaulatan rakyat ni terhadap manusia sepenuhnya ataupun entiti tertentu yang berdoktrin daripada barat. Contohnya, parlimen dan masyarakat ini adalah pemegang kedaulatan, seperti mana mereka ni bersifat mutlak, bebas dan merdeka apabila membuat keputusan. Dan mereka ni bersandarkan kepada suara majoriti rakyat dan juga hawa nafsu semata-mata untuk mendapatkan manfaat mereka sendiri. Dan keputusan yang dibuat oleh mereka ni adalah secara membuta tuli dan melahirkan perkara yang bertentangan dengan agama ataupun yang boleh membelakangi nilai moral. Contohnya, berlakunya kes pelacuran, arak, kezaliman. Seterusnya, yang ketiga, kita boleh lihat bagaimana aspek hubungan antara masyarakat di antara agama dan juga barat. Okay, kalau politik dan peta agama ni, hubungan antara masyarakat mereka adalah terdiri daripada manhaj ataupun metodologi kenabian yang membentuk hubungan kesatuan dan juga keadilan dengan menyatukan rakyat di bawah kepimpinan negara Islam. Dan mereka juga membentuk kesatuan itu di atas dasar Islam dan juga menitik beratkan prinsip kemanusiaan sejagat, bukan hanya untuk mementingkan seseorang individu. Okay, seterusnya, mereka juga mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan seperti aspek politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Kalau dari segi peta barat pula, hubungan antara masyarakat mereka ni adalah memberi kesan yang besar, seperti mana berlakunya imperialisme, kemiskinan dan juga kezaliman. Dan juga mereka juga menjajah dan juga mengaut sumber kekayaan negara-negara yang lemah seperti
di Syria, di Palestin dan sebagainya. Okay, mereka juga menjadikan diri mereka ni sebagai raja ataupun tuan dan menjadikan rakyat ini sebagai hamba untuk ditindas, diseksa dan juga menafikan hak mereka. Contoh yang kita boleh lihat apabila berlakunya kejatuhan Khilafah Uthmaniyah sejak abad ke-16. Okay, seterusnya kita masuk kepada konsep hakimiyah ataupun dikenali sebagai konsep perundangan. Okay, kedudukan hakimiyah dalam pemerintahan ni sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Maududi. Di sini kita boleh lihat ada 4 konsep hakimiyah. Yang pertama sekali adalah menetapkan kedaulatan Tuhan ni sebagai pemilik hakiki kekuasaan. Yang kedua, mengakui autoriti dan juga kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghendaki keterwakilan Tuhan dalam kekuasaan, yakni khalifatullah. Dan yang terakhir sekali, melaksanakan proses pemusyawaratan umat, yakni musyawarah. Okay, seterusnya kita masuk kepada politik dalam rukun Islam yang dikenali sebagai ijtihadiyah, di mana seseorang pemimpin itu boleh melakukan satu usaha untuk mencapai kemajuan dalam negara. Okay, dalam politik dikenali sebagai disiplin ilmu, yakni furuk, dan asalnya adalah akidah, sebagaimana dalam skop ekonomi yang menjadi cabang kepada ilmu dan juga falsafah. Akhir sekali, kesimpulan secara keseluruhannya, kita boleh faham bahawa agama ni adalah sebagai juru bimbingan dan juga penyelamat atas segala ketertindasan manusia dan juga kezaliman yang dibuat oleh pemimpin, serta melahirkan sistem peraturan yang teratur dan juga strategik. Manakala kedudukan barat ni pula, mereka cuba menyesatkan umat Islam dengan mengelirukan pemikiran mereka melalui pembawaan bentuk karya moral, hukum alam dan sebagainya, supaya masyarakat umat Islam ni terpesong dan menunjukkan Islam ni sebagai agama yang batil. Ringkasnya, agama ni adalah garis panduan yang sangat jelas kepada seluruh umat supaya tidak berlaku kezaliman, ketidakadilan, ketidakseimbangan dan sebagainya dalam masyarakat dengan merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.